Video yang direkam di sebuah lapangan terbang di Malaysia telah mencetuskan gempar di media sosial seluruh dunia. Video itu merekodkan seorang lelaki Itali yang baru menamatkan pengembaraannya di Asia. Dengan linangan air mata menceritakan pengakuan mengejutkannya. China adalah neraka tetapi Malaysia. Namanya Marco Rossi, seorang lelaki Itali berusia 30 tahun. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia menjejakkan kaki ke Asia. Pengalaman penghinaan yang dialaminya di China serta fakta mengejutkan yang disaksikannya di Malaysia, mengapakah dua negara di benua Asia yang sama boleh mempunyai perbezaan bagaikan langit dan bumi? Apakah perbezaan ketara yang dialami oleh Marco di antara kedua-dua tempat ini, alasan di sebalik air matanya, serta kebenaran tentang Malaysia yang menggegarkan dunia, mari kita selidikinya dengan segera. Marco Rossi adalah tipikal seorang Eropa-sentrik. Berusia 30 tahun dan berasal dari Milan, Itali, dalam pandangan dunianya, Eropa adalah puncak segala tamadun, manakala Asia adalah kewujudan yang lebih rendah. Asia itu hanyalah sekumpulan pasar gergasi, bukan fikir Marco. Memang benar pertumbuhan ekonomi Cina kebelakangan ini mengejutkan dengan KDNK kedua tertinggi di dunia dan pembangunan kereta api berkelajuan tinggi yang maju. Namun bagi Marco itu hanyalah simbol orang kaya baru. Mereka mungkin fikir wang boleh membeli segalanya, tetapi budaya dan peradaban sebenar adalah perkara yang jauh berbeza. Sejak kecil Marco yang sedikit sebanyak terdedah kepada budaya timur mempunyai perasaan yang bercampur baur terhadap Malaysia. Walaupun pernah mendengar Malaysia dipuji kerana makanannya dan penduduk yang mesra, dia sedikit sebanyak memandang rendah Malaysia moden. Walaupun dikatakan hab pelancongan sekarang mungkin hanyalah sinonim untuk gerai jalanan dan hutan hujan semata-mata. Berbanding sejarah Eropa Asia hanyalah seperti seorang kanak-kanak. Apabila teman wanita Marco Francesca menghadiahkan satu pakej percutian ke Asia sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-30, hatinya sebenarnya tidak begitu rela. Lagipun tempat pelancongan di negara, membangun mana mungkin boleh menandingi Eropa, bukan. Sebelum berangkat, Marco menegaskan kepada rakan-rakannya China dan Malaysia, akhirnya hanyalah tempat di mana orang Asia tinggal, bukan rasanya. Lebih kurang sama sahaja. Orang ramai bising dan perkhidmatan pun mungkin cincai. Malah dari segi data statistik tanggapan Marco, nampaknya tidak salah. Dalam ranking destinasi pelancongan Itali, berada di tangga ke-5 dunia, China di tangga ke-47. Malah Malaysia juga berada di kedudukan pertengahan. Lihat data menjelaskan segalanya, kata Marco dengan penuh keyakinan. Dalam penilaian perkhidmatan lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang Rome di Itali juga berada di kedudukan teratas di Eropa. Lapangan terbang di Asia pasti kucar-kacir fikirnya. Ketika itu Marco sama sekali tidak menyangka bahwa stereotip sebegini akan hancur sepenuhnya dalam perjalanan ini. Malam sebelum berlepas, Marco berkata kepada Francesca, mungkin sebagai satu pengalaman budaya eksotik, ia agak menarik, tapi akhirnya rumah sendiri juga yang terbaik. Keesokan paginya Marco menuju ke lapangan terbang Milan dengan perasaan santai. Bagasinya dipenuhi dengan kebanggaan dan keangkuhan seorang Itali. Pada ketika itu Marco tidak tahu bahwa realiti yang bakal dialaminya akan mengubah pandangan hidupnya dari akar umbi. Sebaik sahaja menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Pudong Shanghai, wajah Marco berubah. Tubuh yang letih selepas penerbangan 14 jam kini diuji dengan cabaran seterusnya. Lapangan terbang itu memang besar, tetapi saiz gergasi itu sebaliknya menimbulkan kekeliruan. Tumpang tanya pemeriksaan imigresen di mana Marco bertanya dalam bahasa Inggris kepada seorang kaki tangan. Tidak disangka kaki tangan A itu dengan wajah tidak sabar menggumam beberapa perkataan dalam bahasa Cina, lalu mengibaskan tangan dan berlalu pergi. Hei, tunggu sebentar, Marco bergegas mengejarnya, tetapi kaki tangan A langsung tidak menoleh. Layanan kasar sebegini sukar dibayangkan di Eropa. Jika di lapangan terbang Itali kaki tangan sesibuk manapun akan tersenyum sambil menunjukkan arah. Namun di China keadaannya jauh berbeza. Setelah bersusah payah menemui counter immigration, Marco terengah melihat pemandangan di hadapannya. Di situ bukan sahaja tiada barisan panjang yang teratur, malah tiada sesiapa pun yang beratur. Ratusan pelancong berebut-rebut menolak satu sama lain. Apa yang berlaku ini Marco kebingungan. Di Eropa tidak kira betapa sesaknya ketertiban tetap dijaga. Tetapi di sini pelancong China menjerit-jerit dan memotong barisan adalah perkara biasa. Apabila Marco coba beratur, sebuah keluarga dari belakang dengan selamba memotong di hadapannya. Maaf, saya yang beratur dulu, kata Marco dengan sopan dalam bahasa Inggris, tetapi keluarga itu membalas dalam bahasa Cina dan mengabaikannya sepenuhnya. Akhirnya anak mereka malah menendang beg bagasi Marco sambil ketawa. Sungguh tak masuk akal, bisik hati Marco.
Di Italia kanak-kanak pun diajar adab asas. Tetapi di sini sama ada ibu bapa atau anak tiada sedikit pun rasa timbang rasa terhadap orang lain. 3 jam kemudian Marco, yang akhirnya melepasi pemeriksaan imigresen menyeret tubuhnya yang letih ke tandas. Pemandangan di sana lebih mengejutkannya. Ada seorang lelaki sedang merokok secara terbuka di dalam tandas. Ini lapangan terbang kan, sepatutnya dilarang merokok. Marco tidak dapat menahan diri daripada menegur. Tidak disangka lelaki itu merenung tajam ke arah Marco dan memaki hamun dalam bahasa Cina. Terkejut dengan asakan itu, Marco bergegas keluar dari tandas. Sungguh biadab. Ini pemandangan yang mustahil berlaku di Eropa. Nasib malang bertambah apabila pengalaman lebih menghina menantinya di tempat menunggu teksi. Semasa Marco sedang beratur, sebuah teksi tiba. Namun sebuah keluarga tempatan muncul dari tepi menolak Marco ke tepi dan dengan selamba masuk ke dalam kereta itu. Saya yang tunggu dulu, Marco membantah sekuat hati, tetapi pemandu teksi itu hanya ketawa bersama keluarga tersebut dan mengabaikan Marco sepenuhnya. Inikah realiti Asia? Marco tergamam. Di Italia walaupun bahasa tidak difahami, moral asas adalah universal. Tetapi di Cina ia berbeza sama sekali. Ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Orang yang bersuara lantang dan bermuka tebal yang menang. Kekecewaan mendalam mula menjalar dalam hati Marco. Malaysia pun mesti sama agaknya, fikir Marco dengan putus asa tentang destinasi seterusnya. Asia tak kira dimanapun adalah tempat di mana mentaliti rakyatnya rendah. Pada ketika ini Marco masih belum tahu bahwa seminggu kemudian nilai hidupnya akan berubah 180 darjah. Segala penghinaan yang dialami di China hanyalah satu mukadimah besar sebelum dia mengalami keajaiban di Malaysia. Seminggu di China bagi Marco bagaikan satu mimpi ngeri. Tidak kira di Beijing atau Shanghai keadaannya sama sahaja. Di restoran pesanannya tidak dipedulikan. Kerosakan di bilik hotel hanya dibalas dengan esok baru baiki. Di tempat pelancongan dia diperas ugut. Bertanya jalan hanya mendapat jelingan dingin. Cukuplah, Marco benar-benar muak. Walaupun rasa bersalah pada Francesca, dia berkira-kira mahu membatalkan perjalanan ke Malaysia dan balik ke Italia sahaja. Namun tiket penerbangan ke Malaysia sudah ditempah. Memikirkan yuran pembatalan meneruskan rancangan ke Malaysia adalah lebih berbaloi. Lagipun Malaysia pun lebih kurang sama sajalah. Marco sudah dalam keadaan berputus asa. Memandangkan ia juga negara Asia tiada harapan diletakkan. Malah ketika menaiki pesawat menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, sikap kaki tangan lapangan terbang Cina masih teruk. Kaki tangan yang memeriksa pas masuk memulangkan pasport Marco seperti membaling barang dan berkata dingin seterusnya. Di dalam pesawat penumpang China berbual dengan kuat selama 2 jam sehingga Marco sakit kepala. Ini yang terakhir. Habis saja trip Malaysia ini aku takkan jejak kaki ke Asia, lagi sumpah Marco dalam hatinya. Pesawat mendarat di KLIA Kuala Lumpur International Airport. Namun sebaik sahaja melangkah keluar dari pesawat, Marco menyadari sesuatu yang berbeza. Udaranya lain. Lapangan terbang di China sentiasa diselubungi udara yang berat dan menyesakkan, tetapi udara di KLIA terasa bersih dan entah kenapa menyamankan. Adakah ini khayalan aku? Marco menggelengkan kepalanya. Dalam perjalanan ke imigresen, satu perkara mengejutkan berlaku. Papan tanda bukan sahaja dalam bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Malah dia terkejut melihat adanya sapaan dalam pelbagai bahasa Eropah di skrin digital alu-aluan. Biar betul Marco hampir tidak percaya matanya. Di Cina banyak tempat yang tanda bahasa Inggrisnya pun salah, tetapi di Malaysia mereka meraihkan kepelbagaian bahasa dengan begitu baik. Tapi ini mungkin sebab KLIA saja kan? Lagipun ini lapangan terbang antarabangsa. Marco memujuk dirinya. Namun sebaik sahaja, dia melangkah ke pintu masuk pemeriksaan imigresen. Kejutan lebih besar menanti. Di Cina, pegawai imigresen hanya beberapa orang dan bersikap dingin. Tetapi di Malaysia terdapat ramai kaki tangan yang bertugas dan setiap daripada mereka membimbing pelancong dengan senyuman. Selamat datang ke Malaysia. Tuan mahu beratur di lorong mana? Seorang kaki tangan bernama Encik Razak menegur Marco dalam bahasa Inggris yang fasih. Senyuman itu bukan kepura-puraan, tetapi memancarkan keikhlasan menyambut tetamu. Barisan untuk warga asing di sebelah mana? Marco menjawab dengan keliru. Di Cina hendak bertanya soalan pun susah. Di sebelah sini, mari saya tunjukkan. Encik Razak memimpin Marco dengan sopan sehingga ke hujung barisan. Jika ada apa-apa masalah sila beritahu kami. Kemesraan itu membuatkan Marco terkejut. Semasa beratur dia melihat sepasang kekasih dari Spanyol di hadapan yang kelihatan menghadapi masalah. Mereka nampaknya tidak pandai berbahasa Inggris dan sukar berkomunikasi. Jika di Cina mereka pasti dibiarkan terkontang-kanting, tetapi
Di Malaysia berbeza. Encik Razak menggunakan radio untuk memanggil Cik Siti rakan setugas yang boleh berbahasa asas Sepanyol yang segera datang membantu. Ada apa-apa yang boleh saya bantu dalam bahasa Sepanyol? Mendengar bahasa mereka dituturkan pasangan itu kelihatan lega. Marco terkesima melihat situasi itu. Ada kaki tangan yang boleh melayan dalam bahasa asing lain. Malah di lapangan terbang Itali pun, kaki tangan yang boleh bertutur pelbagai bahasa, agak jarang tetapi di Malaysia, ia seolah-olah satu standar perkhidmatan. Bagaimana sistem pendidikan di Malaysia ini Marco kagum. Lebih mengejutkan adalah kelajuannya. Pemeriksaan imigresen yang mengambil masa 3 jam di China di Malaysia hanya mengambil masa 20 menit. Cekap namun melayan setiap orang dengan santun perkhidmatan yang seimbang ini membuatkan Marco hampir terharu. Inikah kemampuan Malaysia? Ini adalah saat pertama keretakan besar muncul pada stereotip Marco. Walaupun selesai urusan imigresen hati kecil, Marco masih enggan mengaku kalah. Lapangan terbang adalah pintu negara, sudah tentu mereka berusaha lebih. Marco memujuk dirinya. Tapi kalau dah masuk ke bandar mesti sama macam China. Menaiki Kelia Express dari lapangan terbang ke pusat bandar, hati Marco masih bercampur baur. Tren itu benar-benar tepat masa dan gerabaknya sangat bersih. Tapi ini mungkin sebab ia menghala ke Kuala Lumpur. Lagipun ini ibu negara mestilah bersih sikit fikirnya. Di dalam tren, Marco memerhatikan rakyat Malaysia di sekeliling. Dia teringat di China ramai yang bercakap telefon dengan kuat. Namun dalam tren di Malaysia, suasana senyap yang mengejutkan. Mereka yang menjawab telepon merendahkan suara, malah ramai yang hanya membalas message. Okey, memang senyap, Marco terpaksa mengakui. Tetapi dia segera menukar fikiran. Mungkin sebab orang Malaysia ni pemalu tak macam orang Itali yang ekspresif. Mereka mesti pendam perasaan. Tiba di KL Central Marco, tergamam dengan lautan manusia, kepadatan penduduknya setanding dengan bandar besar di China. Tengoklah, memang sesak, pasti ramai yang rasa rimas. Namun realitinya tidak begitu, walaupun sesak tiada tolak-menolak. Di eskalator semua orang berdiri di sebelah kiri, secara automatik mengosongkan laluan kanan untuk mereka yang ingin berjalan cepat. Di pintu tiket orang ramai beratur dengan tertib. Macam mana boleh jadi begini, Marco bingung. Di China semakin ramai orang semakin huru-hara. Tetapi di Malaysia walaupun ramai ketertiban tetap terpelihara. Dalam perjalanan ke hotel, Marco tersesat. Semasa dia melihat peta dengan wajah buntu, seorang lelaki warga emas berbangsa Melayu menegurnya. "Hello sir, perlukan bantuan nak ke mana?" Lelaki itu cuba membantu Marco dengan bahasa Inggris yang ringkas. Walaupun tidak begitu fasih, dia bersungguh-sungguh menerangkan jalan ke hotel. Akhirnya, dia malah menggunakan aplikasi penterjemah di telepon pintarnya untuk memberitahu arah yang tepat. Di China bertanya jalan sering diabaikan, tetapi di Malaysia ada orang yang sanggup bersusah payah untuk orang asing yang tidak dikenali. Tapi ini cuma kebetulan, Marco berkeras. Cuma nasib baik jumpa orang baik. Bukan semua orang Malaysia begini. Semasa daftar masuk hotel, layanan staf kaunter juga sempurna. Bahasa Inggris yang fasih, penerangan teliti, dan senyuman ikhlas jauh berbeza dengan hotel di China. Mungkin sebab ini hotel mewah, Marco mencari alasan. Kalau bayar mahal di mana-mana pun dapat layanan bagus. Namun di dewan sarapan keesokan harinya, pendirian Marco goyah lagi. Pelayan restoran setelah mengetahui Marco orang Itali menyapanya buongiorno, selamat pagi. Kemudian menyambung dengan bahasa Inggris yang fasih, "Oh tuan dari Italia. Saya pernah baca tentang Rom, bandar yang hebat." Marco tersentuh. Di China dia didiskriminasi karena dia orang asing. Di Malaysia dia diraikan karena dia orang asing. Ini pun mesti SOP hotel, bisik hati Marco. Namun jauh di sudut hati pandangannya terhadap Malaysia mula berubah senyap-senyap. Tapi belum boleh buat kesimpulan. Kena tengok Malaysia yang sebenar. Marco masih enggan menerima realiti sepenuhnya. Ego terhadap negara asal dan prasangka terhadap Asia menghalangnya menerima kenyataan di depan mata. Melawat Batu Caves, Marco terdedah kepada keunikan budaya Malaysia. Namun hatinya masih bergolak. Kuil di dalam gua itu memang cantik, tapi Eropah ada bangunan yang lebih tua. Colosseum di Rom berusia 2000 tahun. Berbanding itu ini biasa saja, fikirnya. Namun di perkarangan Batu Caves, Marco menyaksikan satu pemandangan menarik. Walaupun ramai pelancong asing penganut agama di situ, tetap tenang beribadat. Di tempat pelancongan China, penduduk tempatan sering nampak rimas dengan pelancong asing. Tetapi di Malaysia ramai yang malah membantu pelancong yang keliru. "Nak saya tolong ambilkan gambar." Seorang wanita India tempatan menegur Marco dalam bahasa Inggris. Dia bukan pelancong tetapi penganut yang datang bersembahyang. "Terima kasih banyak-banyak," ucap Marco, tetapi hatinya kompleks. Mesra memang bagus, tapi mungkin ini cuma luaran.
Dalam hati mesti mereka rasa pelancong menyusahkan. Waktu makan tengah hari, dia masuk ke sebuah kedai nasi kandar yang terkenal. Di situ Marco mengalami satu lagi kejutan. Menu ada dalam bahasa Inggris, tetapi Marco sengaja menunjuk menu bahasa Melayu. Saya nak ini. Pekerja itu, walaupun agak sukar, segera berbincang dengan rakan lain. Jika di restoran Cina, pesanan yang tidak difahami akan diabaikan atau dihantar makanan sembarangan. Tetapi kedai ini berbeza. Pemilik kedai mamak datang sendiri membawa pinggan berisi lauk sebenar. Ini daging kambing, ini ayam goreng, terangnya satu persatu dalam bahasa Inggris rojak yang mudah difahami. Lebih mengejutkan pemilik itu, perasan Marco mengambil terlalu banyak lauk dan menegur dengan prihatin. Makan seorang ini mungkin terlalu banyak, bos. Sikap meletakkan pelanggan mengatasi keuntungan ini sangat menyentuh hati Marco. Tapi ini sebab kedai persendirian Marco mencari alasan lagi. Kalau syarikat besar mesti lain. Keesokan harinya Marco melawat Plaza Louyet, sebuah pusat barangan elektronik gergasi. Di sana dia menyaksikan sendiri kehebatan teknologi yang ada di Malaysia. Produk elektronik terkini sememangnya setanding, malah lebih canggih dari sesetengah tempat di Eropah. Tetapi yang paling mengejutkan Marco adalah pengetahuan staf jualan. Tolong beritahu beza produk ini dengan spesifikasi Eropah. Apabila Marco bertanya dalam bahasa Inggris, juru jual itu segera menyediakan data perbandingan terperinci. Tambahan pula, apabila tahu Marco dari Itali, dia mengingatkan Voltan di Itali berbeza. Tuan akan perlukan penyesuai adapter, bukan sekadar menjual, tetapi memikirkan kepuasan sebenar pelanggan. Sikap itu membuatkan Marco kagum. Petang itu semasa bersiar-siar di Taman KLCC, satu insiden kecil berlaku. Seorang pelajar Malaysia menemui dompet yang tercisir milik seorang pelancong asing. Jika di China pasti sudah lesap diambil. Tetapi pelajar itu tanpa ragu-ragu membawa dompet itu ke pondok polis bantuan di taman itu. Marco menyaksikan keseluruhan proses itu. Kenapa tak ambil saja duit itu? Marco rasa pelik. Di Itali orang yang memulangkan dompet memang ada tapi jarang. Tetapi di Malaysia ia seolah-olah perkara biasa. Polis juga melayan situasi itu dengan profesional dan mesra. Apa yang orang sini fikirkan? Marco bingung. Memilih moral berbanding keuntungan, mementingkan kejujuran berbanding kesempatan. Nilai-nilai rakyat Malaysia ini sedikit demi sedikit menyentuh hati Marco. Tapi boleh kebertahan macam ni, dari sudut ekonomi mesti tak efisien. Marco masih cuba menidakkan. Namun di lubuk hatinya kebimbangan bahawa dia mungkin telah terlepas pandang sesuatu yang penting mula bercambah. Percanggahan antara nilai yang dipegangnya dan realiti di depan mata menjadi titik tolak untuk dia menilai semula dirinya. Pada malam terakhirnya, di Pulau Pinang, setelah dia mengambil keputusan melawat Georgetown, untuk melihat warisan sejarah, Marco mengalami satu pengalaman yang mengubah hidupnya. Dia baru selesai makan malam di kawasan Lebuh Armenian. Dalam perjalanan pulang hujan mula turun renyai-renyai dan semakin lebat. Marco tiada payung. Aduh, susah nih. Semasa dia tercari-cari taksi atau tempat berteduh, satu suara menegur dari belakang. Encik, nanti basah kena hujan. Dia menoleh dan melihat seorang lelaki warga emas berbangsa Cina, uncle berusia lingkungan 60-an. Lelaki itu tanpa ragu-ragu menghulurkan payungnya sendiri kepada Marco. Tapi nanti uncle yang basah, kata Marco dalam bahasa Inggris. Tak apa, saya orang sini dah biasa dengan hujan. Lelaki itu tersenyum lembut. Lagipun awak tetamu kami. Tetamu itu penting. Kata-kata itu menggegarkan jiwa Marco. Memanggil orang asing yang tidak dikenali sebagai tetamu penting. Dari mana datangnya kelembutan ini? Terima kasih. Tapi kenapa, tanya Marco bingung. Lelaki itu menjawab dengan tenang. Di Malaysia kita ada budaya budi bahasa. Kita hidup bermasyarakat, jadi secara semula jadi kita ambil berat pasal orang lain. Bukan untuk balasan. Lelaki itu menjelaskan dengan perlahan. Orang kata pertemuan itu satu jodoh. Maknanya perjumpaan kita ini satu takdir yang unik. Sebab itu kita hargai masa sekarang. Marco tersentuh mendengar kata-kata itu. Di Cina dia didiskriminasi. Di Malaysia dia diraikan. Kenapa uncle baik sangat dengan saya, tanya Marco jujur. Uncle itu berfikir sejenak lalu menjawab, saya belajar dari mendiang bapa saya. Manusia tak boleh hidup seorang diri, jadi kena saling tolong-menolong. Tak kira orang Malaysia atau orang luar, kita semua sebenarnya macam satu keluarga. Saat itu air mata bergenang di kelopak mata Marco. Buat pertama kali dia memahami akar umbi keramahan rakyat Malaysia yang dialaminya. Ia bukan sekadar perkhidmatan luaran, tetapi keprihatinan tulus yang berakar umbi daripada nilai rohani dan kemasyarakatan. Saya silap, Marco mengaku dengan suara bergetar. Saya pandang rendah pada Asia, terutamanya saya langsung tak kenal Malaysia. Lelaki tua itu tersenyum manis. Tak apa, semua orang mula dengan tak tahu.
Yang penting hati mahu belajar. Malam itu pulang ke hotel, Marco menangis sendirian lama sekali. Rasa malu, terharu, dan terima kasih yang mendalam bercampur baur. Keesokan paginya, Marco mengalami kejutan terakhir di stesen kereta api ETS Electric Train Service, atau mungkin di stesen IRL untuk ke lapangan terbang. Dia melihat pekerja pembersihan membersihkan gerabak kereta api. Hanya dalam beberapa menit mereka membersihkan ratusan tempat duduk dengan sempurna. Selesai pembersihan, mereka semua meletakkan tangan di dada dan menunduk hormat ke arah platform menyambut penumpang. Mereka bekerja dengan maruah. Marco sangat kagum. Dia faham bahwa melakukan kerja dengan kualiti terbaik tanpa mengira apapun pekerjaannya itulah semangat rakyat Malaysia. Di dalam kereta api menuju ke lapangan terbang, Marco memandang pemandangan hijau di luar tingkap sambil berfikir, apa yang aku tahu selama ini menghukum hanya berdasarkan maklumat luaran, menyimpan prasangka tanpa mengenali Malaysia yang sebenar. Apabila pemandangan ladang kelapa sawit dan Bukit Bukau menyapa mata, Marco berikrar dalam hati, aku mesti beritahu pengalaman ini kepada lebih ramai orang, biar satu dunia tahu kebaikan Malaysia. Tiba di Kelia, Marco memohon maaf kepada kaki tangan lapangan terbang. Terima kasih banyak-banyak. Masa di Malaysia telah mengubah hidup saya. Kaki tangan itu menjawab dengan gembira, dapat membantu. Tuan adalah penghormatan bagi kami. Jemput datang lagi ke Malaysia. Di pintu perlepasan, Marco menoleh dan merasakan cinta mendalam terhadap Malaysia. Dia bertekad untuk membawa pulang segala yang dipelajarinya di sini. Sekembalinya ke Itali, Marco terus melaporkan kepada teman wanitanya Francesca. Terima kasih kepada awak, hidup saya berubah. Ini hadiah terbaik bagi saya. Mata Marco bersinar dengan keyakinan. Selepas membandingkan China dan Malaysia, baru saya faham apa itu tamadun sebenar. Francesca sangat terkejut melihat perubahan Marco. Saya belajar satu perkara daripada rakyat Malaysia, Marco mula bercerita dengan tenang. Kekayaan sebenar bukan sekadar material. Kekayaan jiwa, kematangan rohani, dan budi bahasa, itulah yang paling penting. Keesokan harinya, Marco mengumpulkan kawan-kawannya dan menceritakan pengalamannya. Korang mungkin tak percaya, tapi Malaysia adalah negara yang hampir sempurna. Kawannya luka ketawa. Mana mungkin setiap negara ada masalah. Tetapi Marco serius. Aku pun fikir macam tu mula-mula, tapi lepas alami sendiri baru aku faham. Marco berkongsi contoh konkret bertalu-talu, perkhidmatan lapangan terbang yang sempurna, ketertiban pengangkutan awam, kejujuran, dan keprihatinan orang ramai, serta yang paling penting keramahan tanpa mengharapkan balasan. Semua ini berakar umbi dalam budaya dan kemajmukan kaum mereka. Ini bukan lakonan yang boleh dibuat-buat. Rakan-rakannya mula tertarik dengan semangat Marco. Betul ke seindah itu? Ya benar belaka, jawab Marco tegas. Sebenarnya aku ada buat video. Marco mengeluarkan telepon pintarnya dan menayangkan video yang merakamkan pengalamannya di Malaysia. Layanan mesra staf Kelia Pakcik yang memayunginya di jalanan ketekunan pekerja pembersihan tren, dan akhirnya Marco sendiri yang bercerita sambil berlinangan air mata. Saya salah. Malaysia mengubah hidup saya. Saya nak sampaikan pengalaman ini kepada lebih ramai orang. Rakan-rakannya yang menonton video itu turut terharu. Marco kenapa tak muat naik ke media sosial cadang luka? Biar satu dunia tengok. Marco agak ragu-ragu. Tapi aku bukan selebriti. Tak apa, Francesca memberi semangat. Pengalaman awak pasti menyentuh hati ramai orang. Malam itu Marco memberanikan diri memuat naik video tersebut. Tajuknya Tamadun Sebenar yang Saya Belajar di Malaysia. Mulanya dia sangka hanya keluarga dan kawan yang akan tonton. Tapi esok paginya tontonan sudah melepasi 10.000 kali. Ruangan komen dipenuhi mesej dari seluruh dunia. Saya pun nak ke Malaysia. Tersentuh tengok Marco. Sebagai rakyat Malaysia saya bangga. Seminggu kemudian tontonan mencecah 1 juta. Jemputan temu bual media mencurah-curah. Inilah yang aku nak sampaikan, Marco berpuas hati. Bukan perbandingan luaran tetapi perbezaan nilai yang hakiki. Terlalu banyak yang boleh dipelajari dari Malaysia. 6 bulan kemudian Marco melawat Malaysia sekali lagi, kali ini bersama Francesca. Di Kelia dia secara kebetulan terserempak lagi dengan Encik Razak. Tuan datang lagi. Encik Razak tersenyum gembira. Kata-kata Tuan dulu mengubah hidup saya, Marco menunduk hormat. Kali ini saya nak tunjukkan keindahan Malaysia kepada orang yang saya sayang. Selepas itu Marco mula aktif dalam aktiviti pertukaran budaya antara Malaysia dan Itali. Videonya masih terus ditonton dan disukai orang ramai di seluruh dunia. Kefahaman antara bangsa yang sebenar bermula dengan membuang prasangka dan cuba memahami pihak lain. Itulah pelajaran terpenting yang Marco pelajari di Malaysia.